Marina, akak rasa telinga akak ni kan macam tak selesa. Lepas tu berair pula tu. And then rasa makin lama makin tak dengar. Macam mana ni? Oh, ya ke Kak? Saya rasa apa kata Kak jumpa Dr. Farah? Boleh jugalah. Jom kita pergi jumpa Dr. Farah. Mungkin lebih tahu lebih lanjut. Kan? Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Fatihah? Baik. Doktor, sebenarnya macam ni. Telinga saya ni kan rasa macam tak selesa. Lepas tu berair. And then masa yang sama, telinga saya ni makin lama makin kurang dengar. So, macam mana tu, Doktor? Sebab rasa betul-betul tak selesa sekarang ni. Kalau macam tu, saya kena bawa Puan Farina ke klinik ENT kita. Kita kena buat pemeriksaan lanjut untuk rawatan. Baiklah, kalau macam tu. Kita pergi klinik dulu nak? Boleh? Tahu masalah telinga dengan lebih lanjut? Jangan lupa saksikan webinar umum bertajuk Telinga Berair, Hidup Tanpa Gangguan, Dengar Tanpa Halangan. Pada 18 Ogos jam 3 petang di Facebook Live Universiti Kebangsaan Malaysia. Jumpa anda di sana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang para penonton Facebook Fakulti Perubatan UKM ke webinar umum Program Memasyarakatkan Kesihatan Rakyat Siri ke-7 tahun 2023. Saya Dr. Wan Nabila Wan Mansur, pakar bedah dan pensyarah klinikal Jabatan Otorhinolaryngology, Surgery Kepala Leher, Fakulti Perubatan, dan saya adalah merangkap moderator anda pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, sebelum kita bermula, terdapat beberapa pesanan yang ingin saya kongsikan supaya semua penonton dapat memaksimalkan penlibatan dalam webinar ini. Adalah diharapkan para penonton dapat bersama kami hingga ke akhir rancangan. Sebarang soalan boleh ditulis di ruang komen dan akan dijawab secara live ataupun akan bertulis oleh penceramah. Sila like dan share di link Facebook ini supaya kita dapat lebih ramai lagi yang menonton serta mendapat manfaat daripada webinar ini. Para penonton juga akan memenangi hadiah misteri dengan menyertai segmen kuis di akhir rancangan kita. Okey, soalan-soalan yang senang saja dan jangan risau kerana ia semua berkaitan dengan topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Okay. Bagi semua penonton, jangan lupa mengimbas QR code serta mengisi borang maklum balas di akhir program untuk mendapatkan nilai e-sijil penyertaan. Serta warga UKM, anda boleh mendapatkan mata urus pakat. Hati batu, hati berbunga, melangkah jauh ke pohon bidara. Telinga berair, apakan daya, jangan khawatir, dengarkan bicara. Tanpa berlengah masa lagi, saya akan menjemput teman seperjuangan saya dan sahabat saya, Dr. Farah Liana Lokman, pakar bedah Jabatan Otorhinolaryngology, Surgery Kepala Leher, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Telinga Berair, Hidup Tanpa Gangguan, Dengar Tanpa Halangan. Dipersilakan. Terima kasih Dr. Wan Nabila. Ya, memang teman seperjuangan dan sahabat saya. Okey, saya Dr. Farah Liana dari Jabatan Otorhinolaryngology, Surgery Kepala Leher, Hospital Chancellor Tuanku Muhriz. Terima kasih kepada Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada para penonton Facebook Live Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada petang ini kita akan berbicara tentang topik yang agak common iaitu telinga berair. Jadi pada petang ini kita akan berkenalan tentang apa itu telinga berair. Saya akan bercerita sedikit tentang simptom dan punca telinga berair. Seterusnya, jika anda mempunyai masalah telinga berair, apakah pemeriksaan dan rawatan yang kita akan jalankan di klinik pakar ENT. Kemudian jika keadaan ini kita biarkan, apa komplikasi yang boleh berlaku, dan seterusnya saya akan sentuh sedikit tentang langkah-langkah pencegahan. Jadi kita berkenalan dulu, apa itu telinga berair ya? Telinga berair adalah keadaan di mana terdapat lelehan yang keluar di saluran luar telinga. Jika lelehan itu berwarna likat dan berwarna coklat keperangan, ia boleh jadi lelehan normal pada kebiasaannya, iaitu tahi telinga sajalah. Tetapi jika lelehan itu tidak normal, biasanya ia berkait dengan jangkitan telinga.
sebelum kita berbicara lanjut, kita kenali dulu organ pendengaran kita, iaitu telinga. Yang kelihatan di luar ialah kita punya cuping telinga sahaja, tetapi keseluruhan organ pendengaran kita berada di dalam tempurung kepala. Okey, jadi organ telinga dikelilingi dengan tulang tempurung kepala itu. Bahagian telinga terdiri daripada 3 bahagian, iaitu telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar terdiri mempunyai cuping telinga dan saluran telinga, dan telinga tengah pula terdiri daripada gegendang telinga, tulang-tulang osikal yang berada di dalam satu ruang yang sempit di dalam tempurung kepala itu. Jadi ruang ini memerlukan pengudaraan. Jadi pengudaraan kepada ruang ini diberikan oleh tube eustacia yang bersambung ke nasofaring, iaitu pangkal hidung. Okey, konsep bersambungnya hidung dengan telinga ini adalah konsep yang penting. Kita akan jelaskan lebih lanjut pada slide yang berikutnya. Dan bahagian ketiga telinga ialah bahagian telinga dalam yang terdiri daripada koklear dan juga vestibul, dan seterusnya berhubung dengan otak melalui saraf pendengaran. Jadi ini adalah gambar gegendang telinga yang normal. Kenapa kita kata normal? Sebab ia luxina. Okey, kita dapat dia seolah-olah macam tingkap daripada luar kita dapat lihat telinga tengah. Dan apabila kita menggunakan alat di klinik, kita letak cahaya, kita akan nampak pantulan cahaya yang normal, dan di bahagian sini kita dapat lihat ada sedikit bahagian tulang meles dapat kelihatan. Jadi ini gegendang telinga yang normal, ya. Okey, so kita dah tahu rupa telinga kita macam mana. Bagaimana pula kita mendengar? Jadi pendengaran secara amnya terbahagi kepada pendengaran secara konduktif dan pendengaran secara saraf, sensori neural. Jadi gelombang bunyi di udara Allah ciptakan diperangkap oleh kita punya cuping telinga di sini, dan akan disalurkan ke dalam saluran telinga. Apabila gelombang bunyi ini menghentam pada gegendang telinga, ia akan memulakan proses getaran tulang-tulang osikal. Tulang-tulang osikal yang bergetar ini memerlukan keadaan yang penuh dengan udara lah. Sebab itu pentingnya tube eustacia yang menyambungkan antara hidung dengan telinga untuk memastikan ruang ini sentiasa bukan berlendir tetapi mempunyai udara dan sedikit lembab. Kemudian getaran-getaran tulang osikal ini seterusnya akan menggetarkan pula cecair di dalam telinga tengah, di dalam telinga dalam, iaitu koklear, dan kemudiannya akan menghantar impuls ke bahagian otak dan akan ditafsirkan sebagai bunyi. Jadi menurut satu laporan sebanyak insiden berlakunya masalah telinga berair ini lebih kurang 31 juta kes satu dunia, dan lebih kurang 22.6% kekerapannya berlaku di kalangan kanak-kanak bawah umur 5 tahun. Okey, bahagian kedua pula, apa simptom dan tanda masalah telinga berair? Yang pertama, seperti kita tak ketahui, tajuk dia pun telinga berair, kita akan ada keluar cecair dari saluran telinga, okey? Dan pesakit akan merasa tidak selesa, ataupun yang dewasa akan dapat komplain sakit telinga. Kanak-kanak mungkin dia tak dapat komplain sakit telinga, dia akan macam merengsa dan memegang telinga mereka. Ada juga yang mempunyai perasan yang dia ada kurang pendengaran serta rasa macam telinga tu tersumbat. Terdapat juga simptom-simptom berkaitan seperti vertigo, tinnitus iaitu bunyi berdesing, mempunyai sejarah sesema ataupun alahan hidung yang melarat, dan jika simptom telinga berair itu berkait dengan jangkitan, boleh juga ada yang demam. Okey, di sini saya senaraikan sifat-sifat lelehan telinga. Sifat-sifat lelehan telinga ini penting untuk diketahui oleh pesakit untuk dimaklumkan kepada doktor yang merawat, supaya kita dapat clue apa agaknya punca telinga berair ini. Ada jenis lendiran yang berair jernih tapi dia sedikit, ada yang berair dan bercampur nanah, juga kuantiti sedikit. Ada jenis lelehan yang berlendir macam hingus dan bercampur nanah ataupun darah. Biasanya ini berkaitan dengan jangkitan kuman di telinga tengah. Ada juga lendiran yang hanya keluar darah sahaja. Okey, dan akhir sekali yang agak kita kena bagi perhatian serius ialah jika lelehan tersebut berbau sangat busuk, jadi kita perlu dapatkan pemeriksaan daripada doktor pakar.
Seterusnya kita berbincang pula tentang apa dia punca-punca telinga berair. Seperti kita ketahui, telinga kita ada 3 bahagian, telinga luar, tengah dan telinga dalam. Jadi telinga berair, masalah telinga berair boleh disebabkan dari mana-mana bahagian telinga. Saya senaraikan banyak sebenarnya, tapi untuk webinar petang ini kita akan bincangkan tentang 5 lah punca yang agak kerap berlaku untuk pengetahuan umum. Jadi yang pertama adalah radang saluran telinga luar. Kita berbicara tentang bahagian telinga yang pertama, iaitu bahagian telinga luar. Dikenali sebagai otitis externa. Ia adalah spektrum. Ada yang tidak terlalu teruk, ada radang yang sangat-sangat teruk. Ia adalah spektrum masalah radang pada saluran telinga luar. Gejala yang akan pesakit alami adalah sakit telinga, telinga berasa tersumbat, akan ada lelehan cecair jernih ataupun cecair bercampur darah, dan akan ada masalah kurang pendengaran. Jadi kalau kita tengok gambar rajah di sini, ini dia bahagian telinga luar sahaja. So telinga luar yang bengkak dan kulit dia tidak normal serta terdapat sedikit lelehan. Jadi punca yang pertama boleh menyebabkan radang saluran telinga luar ini adalah kita panggil furunculosis, di mana di bahagian kulit telinga luar kita ada juga rambut, dan rambut itu mempunyai kelenjar peluh. Bila kelenjar peluh ini tersumbat dan kemudian dia kena pula jangkitan, boleh menyebabkan nanah berkumpul dan terjadi macam kita panggil jerawat lah dalam telinga. So pesakit akan ada sakit telinga, dan bila nanah itu pecah akan terkeluar nanah di saluran telinga, tapi sedikit sahaja. Okey, mungkin anda pernah mengalaminya, tapi sebab kita tak nampak kan, kita mungkin tak tahulah. Yang kedua, jika anda mempunyai eczema, kulit pada saluran telinga luar juga boleh terkena eczema itu. Dan boleh juga bila keadaan eczema tu tengah basah, kita boleh ada lelehan yang jernih sedikit-sedikit bila kita sentuh telinga. Dia tidak akan mengalir banyak, tapi biasanya yang radang telinga luar ni, dia punya lelehan tu sedikit-sedikit, atau bila disapu kita akan dapat nampak ada lelehan. Yang ketiga yang agak kerap berlaku adalah radang jangkitan pada saluran telinga luar disebabkan kulat, bakteria atau virus. Jadi kalau kita tengok di sini, gambar rajah ini, telinga ni gegendang dia utuh. Gegendang telinga masih utuh, tetapi kulit telinga dia sudah tidak normal dan terdapat kesan perdarahan. Mungkin pesakit berasa gatal dan tak selesa, korek dengan putik kapas, dan kulit tu dah memang ada radang, dia senang berdarah. Yang kedua boleh juga disebabkan oleh jangkitan kulat, terutamanya bagi mereka yang kerap berenang, menyelam, ada kencing manis, kulat boleh berjangkit di dalam saluran telinga. Ataupun jika ada jangkitan bakteria, boleh menyebabkan kulit telinga itu bengkak, berlendir dan juga sakit. Kalau ada juga siapa yang pernah ada jangkitan virus, varicella zoster, campak, virus itu boleh tinggal senyap di dalam kita punya saraf, dan bila dia muncul, dia boleh juga menyebabkan radang telinga luar, sebab dia muncul di bahagian saraf yang dekat telinga luar tu. Yang keempat ialah radang saluran telinga luar yang agak kritikal, iaitu necrotizing otitis externa. Ini kerap berlaku di kalangan orang yang berumur, mempunyai kencing manis yang tidak terkawal, ataupun imuniti badan yang rendah, di mana saluran telinganya bengkak, berlendir, dan juga mempunyai tisu granulasi. Seterusnya, punca kedua yang boleh menyebabkan masalah telinga berair ialah jangkitan telinga tengah, yang juga dikenali sebagai acute otitis media. Kebiasaannya berlaku pada golongan kanak-kanak berumur kurang dari 5 tahun disebabkan bakteria Streptococcus pneumonia dan juga Haemophilus influenza. Jangkitan telinga tengah ini tidak semestinya akan keluar lendiran, tetapi apabila nanah tu mengalir daripada gegendang telinga, ibu bapa akan dapat lihat di cuping telinga anak-anak ada macam lelehan bercampur nanah macam ni. Okey, jadi topik ini kita terangkan detail sikit sebab agak kerap berlaku dan melibatkan kanak-kanak. Kenapa kanak-kanak lebih kerap dapat jangkitan telinga tengah? Okey, kita perhatikan gambar rajah ini, antara perbezaan antara tube eustacia yang menyambungkan hidung dan telinga di kalangan dewasa dan kanak-kanak. Okey, tube eustacia pada dewasa dia lagi panjang dan condong berbanding dengan kanak-kanak yang pendek dan mendatar. Jadi, apa-apa jangkitan saluran pernafasan atas, hidung, tekak akan senang merebak ke telinga pada tiub yang pendek dan
mendatar daripada tiub yang panjang dan condong. Macam mana nak naik kan against gravity. Macam itulah, senang nak ingat. Yang ketiganya disebabkan otot yang mengawal tiub eustachian pada dewasa lagi tegang berbanding dengan otot yang mengawal tiub eustachian pada kanak-kanak, dia lebih kendur. Jadi pengaliran tekanan di telinga tengah akan lagi terjejas di dalam kanak-kanak berbandingkan dengan dewasa. Jadi apabila terdapat jangkitan telinga tengah, biasanya akan ada sejarah di mana 1 atau 2 minggu sebelum tu ada sejarah jangkitan saluran pernafasan atas, hidung atau kerongkong. Dan kemudian apa yang berlaku ialah tiub eustachian itu akan tersumbat ataupun bengkak dan menyebabkan pengudaraan di telinga tengah itu yang sepatutnya penuh dengan udara dah jadi lendiran. Dan kemudian apabila lendiran itu dijangkiti bakteria, akan terbentuknya nanah. Jadi bila bayangkan saya cakap tadi, saluran kita punya telinga tengah ni di dalam kawasan sempit dalam tempurung kepala. Jadi bila ada banyak lendiran berkumpul kat situ, pressure akan tinggi lah. Mana dia nak keluar lendiran nanah ni? Tiub eustachian dah blok, gegenan telinga tertutup lagi, ya. Jadi sakit atau kanak-kanak akan rasa sakit telinga yang sangat dan akan rengsa, ya, dia very irritable. Dan sebab jangkitan bakteria dan pembentukan nanah tu akan ada demam yang suhu tinggi. Okey? Jadi apabila dah penuh sangat nanah ni, dia mesti ada cara nak keluar. Jadi dia akan pecah, gegenan telinga tu akan terpecah dan akan kelihatan lendiran bercampur nanah di saluran telinga. Jadi ini saya tunjukkan keadaan gegenan telinga yang tengah mengembung dan juga mempunyai nanah di baliknya. Dan gegenan telinga ini bandingkan yang pertama tadi, dia luxina kan. Yang ini dia merah dan mengembung. Dan apabila dia pecah, hingus bercampur nanah itu keluar, kita akan dapat lihat lendiran seperti ini di gegenang telinga. Okey, punca ketiga masalah telinga berair ini yang saya ingin kongsi dengan para penonton adalah retak tulang telinga ataupun kita panggil temporal bone fracture. Temporal bone fracture ini disebabkan trauma ataupun kecederaan kepala, aksiden, jatuh, dan dia ada 2 jenis retakan secara longitudinal ataupun transverse. Kita bagi nama ni mengikut paksi pada tulang temporal itu sendiri. Jadi apa gejala dia? Gejalanya ialah tanda-tanda mestilah sebab dia ada kecederaan kepala. Jadi gejala-gejala utama dia ialah gejala kecederaan kepala di mana dia punya tahap kesedaran rendah, poor GCS. Di belakang telinga itu ada tanda battle sign atau di bawah mata pun ada lebam, kita panggil raccoon eye. Tapi yang kita nak tengok di telinga tu, dia tak semua akan ada lendiran banyak macam ni. Ada pesakit saya ni, saya tunjukkan gambarnya, dia tak perasan, mungkin dia rasa itu adalah disebabkan kecederaan biasa, dan kemudian bila baring kita nampak ada darah yang keluar. Dan jika perhatikan di sini, di gambar ini, darah di tengah-tengah dikelilingi satu lagi jalur lendiran yang jernih. Kita panggil halo sign. Macam dalam kartun kan, angel pakai halo, itulah halo sign. Ini memberi maklumat kepada doktor yang pendarahan yang berlaku dan lendiran yang keluar dari telinga itu adalah dari telinga dalam. Okey, jadi sebab dia dah ada retakan tulang kan, kita punya telinga dalam tempurung kepala kan. So dia dah ada kecederaan sampai ke bahagian dekat dengan otak. So yang gambar yang saya tunjukkan di sini di tengah-tengah ini adalah contoh longitudinal fracture lah, yang di jalur merah tu menunjukkan retak di tulang temporal itu. Dan jika gegenang telinga masih utuh, kita akan dapat lihat darah yang berkumpul di balik gegenang telinga, dikenali sebagai hemotympanum. Tetapi jika gegenang telinga itu sudah tidak utuh, dah pecah, jadi lendiran bercampur darah akan keluar. Punca yang keempat yang saya ingin kongsikan adalah radang telinga tengah yang kronik. Ini berlaku apabila masalah telinga berair lebih dari 3 bulan. Sebab apa? Dia ada lubang pada gegenang telinga dan keadaan telinga itu sentiasa berlendir. Jadi lubang itu dahlah terjadi, telinga tengah pula sentiasa berlendir, jadi dia tak ada habitat yang baik untuk tutup dengan sendirinya. Jadi pesakit akan mempunyai episod berair diselangi dengan episod telinga yang kering. Satu lagi saya ingin kongsikan video di sini.
Okey, jika anda dapat lihat ada pantulan cecair kan di situ. Itu menunjukkan betapa aktifnya jangkitan telinga tengah sebab dia sentiasa air itu macam keluar dan radang disebabkan lendiran daripada telinga tengah itu sentiasa keluar, telinga luar dia pun nampak dia tidak berapa normal. Okey. So ini adalah radang telinga tengah yang kronik. Akhir sekali punca yang saya ingin kongsikan adalah kolestoma. Keadaan ini adalah satu keadaan yang kronik dan keadaan yang perlu mendapatkan perhatian serta rawatan daripada doktor pakar ENT. Gejalanya ialah pesakit akan mempunyai lendiran tetapi dalam kuantiti yang sikit. Cumanya bau dia busuk dan bila keadaan ini dikenakan juga dengan jangkitan kuman, boleh mempunyai nanah ataupun darah. Episod telinga berair dia biasanya berulang, bukan sekali saja, mungkin beberapa kali, dan pesakit akan perasan dia mempunyai kurang pendengaran. Masalah dengan kolestoma ini adalah disebabkan lendiran dia tidak sentiasa berair pada peringkat awal. Kadang-kadang pesakit akan terlepas pandang ataupun lambat mendapatkan perhatian doktor. Tetapi masalah ini agak serius dan perlu mendapatkan rawatan kerana komplikasi dia agak serius ya. Boleh mendapat vertigo yang teruk ataupun jangkitan tu boleh merebak ke selaput otak, boleh juga menyebabkan nanah di bahagian tulang telinga dan kemudiannya boleh juga terjadi keadaan pekak ataupun cacat pendengaran yang sangat teruk. Jadi setelah mengetahui punca-punca telinga berair, jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai masalah ini, dan apa yang akan dilakukan oleh doktor ENT bila anda datang untuk pemeriksaan dan juga rawatan. Pertama sekali, seperti mana-mana penyakit kita kena dapatkan sejarah yang tepat daripada pesakit. Sebab itu ibu bapa kalau bawa anak-anak dan juga pesakit sendiri, jika bercerita kepada doktor tentang masalah telinga berair dia, kalau boleh kita nak tahulah berapa durasi dia, adakah dia berepisod ya, ataupun dia berterusan. Jenis lelehan itu penting supaya kita dapat tahu kat mana puncanya sebelum kita menjalankan pemeriksaan. Jadi di klinik biasanya kita akan menggunakan alat ini, kita panggil otoskop. Kita akan masukkan dan pantulkan cahaya untuk lihat keadaan saluran telinga dan juga gegendang telinga. Dan biasanya bila ada keadaan telinga berair atau bernanah, ada kulat ke apa, kita akan menjalankan pemeriksaan mikroskopi dan juga pembersihan. Jadi gambar di sini kita melakukan pemeriksaan di bawah mikroskop pada kanak-kanak. Jadi jangan gusar, kita boleh merawat masalah berair ini walaupun untuk kanak-kanak hingga ke peringkat usia tua. Kemudian setelah kita menjalankan pemeriksaan telinga dan pembersihan, kita perlu juga tahu tahap pendengaran pesakit itu. Jadi kita akan menjalankan ujian tuning fork. Alat ini kita dapat mengagaklah dia mempunyai masalah pendengaran konduktif ataupun saraf dan belah mana yang lagi teruk. Seterusnya kita akan mendapatkan ujian pendengaran yang lagi objektif daripada bahagian unit audiologi. Ini adalah contoh bagaimana ujian pendengaran dijalankan. Biasanya kita akan jalankan apabila telinga tu agak kering lah. Kalau tengah sangat berair, mungkin alat tu pun tak boleh nak diletakkan di telinga. Dan gambar rajah itu menunjukkan pure tone audiometry, di mana kita dapat membaca tahap pendengaran dan jenis kepekakan yang berlaku sama ada secara konduktif ataupun sensory neural ataupun kedua-duanya. Ujian pendengaran juga boleh dilakukan pada kanak-kanak. Cuma untuk kanak-kanak kita modify lah sikit. Kalau dewasa kita bagi bunyi tekan, ada dengar bunyi tekan. Untuk kanak-kanak kita akan modify di mana kita letak mainan dan ada bunyi setelah lampu, dan bila kanak-kanak itu respon, kita akan tandakan lah pada kita punya audiogram juga. Dan secara amnya apa kita akan lakukan sebagai rawatan untuk masalah telinga berair ini? Okey, jadi saya pecahkan kepada 3 kategori lah. Kalau masalah berair itu disebabkan telinga luar ya, yang paling utama ialah kita kena menjalankan pembersihan. Jadi sebab itu kadang-kadang ni tidak dapat dilakukan di klinik luar sahaja. Kalau doktor di klinik luar sudah cuba bersihkan tetapi tidak dapat memberi pencucian yang optimum, memang kena rujuk ke pakar ENT sebab kita akan menjalankan pembersihan telinga menggunakan mikroskop dan alat-alat yang kecil supaya kita bersihkan telinga, buang kulat buang kotor-kotoran tu, dan kita akan ada sapuan
ubat sama ada antifungal atau krim antibiotik. Ada juga yang kita perlu bekalkan pesakit dengan ubat titis telinga. Tapi kena ingat ya, ubat titis telinga bukan untuk semua jenis penyakit telinga ya. Yang kedua, jika punca telinga berair itu adalah disebabkan masalah telinga tengah, kita kena bagi rawatan yang segera. Biasanya disebabkan oleh masalah jangkitan kuman, jadi kita akan perlu memberikan antibiotik, sama ada antibiotik makan balik di rumah ataupun antibiotik secara intravena masuk ke ward, bergantung kepada umur dan juga keadaan keseluruhan pesakit itu. Okey, dan jika masalah telinga tengah ini berlaku agak kerap, doktor perlu juga mendapatkan sejarah sama ada dia ada jangkitan hidung atau alahan hidung yang tak terkawal, dan itu juga kita kena rawat ya. Sebab tu bila anda jumpa doktor telinga untuk masalah telinga berair, jangan pelik kenapa dia rawat hidung juga. Sebab itu adalah punca, salah satu punca yang menyebabkan keadaan telinga berair jika hidungnya tidak alahan hidung atau jangkitan hidungnya tidak terkawal. Kemudian untuk masalah yang kronik kita boleh memberi tampalan untuk gegendang telinga, tapi dengan syarat sesuai apabila gegendang telinga itu kekal berlubang. Macam dalam gambar ni, dia kekal berlubang tetapi keadaan telinga tengah dia sudah pulih. Maksudnya telinga tengah dia tidak lagi berair, tidak lagi berlendir. Kalau dia ada alahan atau masalah hidung yang kronik pun itu sudah dirawat. Jadi bila dah kering macam ni, kita boleh tampal untuk beri dia gegendang telinga yang barulah. Okey, yang akhir sekali ialah pembedahan telinga untuk masalah radang telinga yang kronik atau dia mempunyai keadaan kolestitoma. Pembedahan telinga ini dijalankan oleh pakar ENT, dipanggil mastoidectomy, dan kita akan membedah telinga di bahagian belakang belakang tulang telinga. Okey. Dan kemudian biasanya masalah lelehan telinga kronik juga akan menyebabkan kurang pendengaran. Jadi apa yang kita akan advise ialah adaptasi harian ya. Tetapi jika sudah pekak teruk, kita sarankan juga untuk memakai alat pendengaran. So akhir sekali setelah kita mengetahui punca dan rawatan ya, kalau kita biarkan juga, apa akan berlaku? Okey, kalau radang telinga luar yang spektrum paling rendah lah kalau takat frankulosis tu, okeylah, sekali saja berlaku tak ada masalah. Tetapi jika radang saluran telinga luar tu kerap berlaku dan bila radang kita masih lagi pakai putik kapas, masih lagi korek dengan besi, dia boleh menyebabkan radang saluran luar yang kronik. Dan keadaan ini amat tak selesa ya. Anda akan kerap ada sakit telinga yang berulang, perlu dapatkan rawatan di klinik dengan kerap. Kemudian jika masalah telinga tengah yang berlendir, yang kerap ada jangkitan telinga tengah bernanah tidak dirawat, boleh menyebabkan keadaan bengkak dalam gambar ni, bengkak di belakang telinga, tulang telinga itu. Nanah juga boleh berkumpul, mastoid abscess, ataupun lumpuh saraf muka. Ini boleh berlaku dengan tiba-tiba jika keadaan telinga tengah itu tidak terkawal, atau jika terdapat kolestitoma juga pada yang menyebabkan telinga itu berair. Keadaan vertigo juga boleh berlaku tiba-tiba, dan kurang pendengaran yang teruk juga boleh berlaku sebagai komplikasi keadaan telinga berair yang kronik yang tidak dirawat. Jadi sebelum kita akhiri, saya nak bercakap tentang langkah-langkah pencegahan. Okey. Jadi langkah pencegahan yang paling utama yang kita nak sarankan kepada masyarakat ialah vaksin. Vaksin pneumokokal, sebab jangkitan telinga tengah kanak-kanak berlaku kerap pada kanak-kanak yang berumur kurang 5 tahun. Alhamdulillah sekarang kita dah ada pemberian vaksin pneumokokal di klinik kesihatan. Jadi ibu bapa boleh bawa anak-anak anda ke klinik kesihatan, dan dia memang dah masuk dalam kita punya jadual vaksinasi. Juga bagi mereka yang lahir selepas terlepas dalam jadual, anda jika anak anda berumur 4 hingga 5 tahun boleh bawa mereka untuk vaksin pneumokokal di klinik kesihatan. Yang kedua, langkah pencegahan untuk telinga berair ialah merawat masalah hidung. Jika anda mempunyai masalah telinga tengah yang kerap berulang, atau anak anda mempunyai masalah jangkitan telinga tengah yang kerap berulang, kita perlu dapatkan pemeriksaan dan nasihat doktor pakar, sebab at the same time kita kena rawat juga masalah hidung tu. Sebab kalau hidung tu tak terkawal, walaupun kita bagi ubat titis yang banyak kat telinga, dia tetap pengudaraan daripada tube eustachial tu tidak berlaku dengan baik.
Dan yang ketiga, secara amnya kita nasihat untuk masyarakat umum elakkan mengorek telinga dengan putik kapas atau besi, ya. Kalau nak cuci pun di bahagian luar sahaja, jangan rodok sampai dalam, kerana kita tak dapat lihat ke mana putik kapas itu akan pergi dan boleh melanggar kita punya gegenan telinga serta menyebabkan radang pada kulit. Jika anda jenis mempunyai tahi telinga yang keras, kita sarankan menggunakan pelembut tahi telinga ataupun kita panggil wax softener. Jadi ini setelah kita berbicara, berkongsi tentang masalah telinga berair, ini adalah poin-poin penting lah yang saya nak kongsikan pada hari ini. Yang pertama ialah keadaan telinga berair yang berulang ni tidak normal. So dapatkan rawatan. Kanak-kanak kecil yang mendapat jangkitan telinga tengah harus dirawat segera dan mesti ada rawatan susulan. Sebab dia boleh berlaku lagi dan kita nak pastikan juga perkembangan pendengaran mereka tidak terjejas. Masalah alahan hidung atau masalah hidung sumbat yang tidak terkawal perlu dapatkan rawatan pakar ENT supaya tidak melarat ke telinga, dan ambillah vaksin pneumokokal dan elakkan penggunaan putik kapas. Dan akhir sekali, masalah telinga berair yang berlarutan setelah mendapat rawatan di klinik haruslah dirujuk ke klinik pakar ENT. Okey, sekian. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Faraliana Lokman atas ceramah yang sangat berinformasi, sangat padu ya. Okey, kita akan kembali sebentar lagi dengan segmen Q&A. And sebarang persoalan jangan malu-malu, boleh post dalam ruangan komen. And jangan lupa ya untuk terus like dengan share. Okey, sebagai tanda sokongan anda kepada webinar ini. Kita akan kembali sebentar lagi. Okey, sekarang kita akan mulakan dengan sesi Q&A ya. Okey, soalan yang pertama daripada Nur Hafizah Kamid. Okey, soalan dia, perlu tak korek telinga untuk keluarkan kotoran di dalam? Sebab puan ni kata tak perlu sebab dia akan keluar sendiri. Tapi dia rasa kalau tak korek tu dia tak keluar lah. Tak selesa kan? Ya, betul. Ini adalah soalan yang kerap kita dapatkan. Dr. Wan bilang kalau kat klinik, sebenarnya tahi telinga tu penting kan untuk telinga kita sebagai kita punya defense mechanism. Tetapi tahi telinga ni sepatutnya berada di bahagian saluran telinga luar tu, yang kat bahagian luar sekali dekat dengan cuping. Yang bahagian saluran telinga luar yang mempunyai bulu rambut. Okey? Sebab Allah ciptakan tahi telinga yang likat di situ prevent benda asing, serangga masuk. Tapi kalau kita pakai
cotton bud sebenarnya saiz dia lagi besar daripada kita punya saluran telinga. So instead of kita korek keluar, sebenarnya kita menjolok dia ke dalam. Doktor-doktor ENT boleh tahu kalau anda jenis yang kerap pakai cotton putik kapas disebabkan apa? Rambut ni yang patutnya berada di saluran telinga luar yang paling luar, kita boleh nampak dekat dengan geganan telinga lah, ada bulu, dekat kulit itu nampak ada bulu rambut. Jadi kalau tapi ada juga jenis orang yang tahi telinga dia kering kan, and then keras. So apa yang kita sarankan ialah kita dapatkan ubat pelembut tahi telinga. Yang paling basic pun olive oil ear drop lah. Tak payah yang ada add on steroid ke apa, tidak. Dia just pelembut saja. Tak payah ada pewangi, tak payah apa dia macam minyak, titiskan setiap malam ke selang sehari pun boleh, dan kita berharapkan tahi telinga itu keluar sendiri dan kita sapu di bahagian cuping luar saja. Tetapi ada juga kes yang lagi teruk, keras sangat dah. Kita kena dapatkan bantuan doktor ENT lah. Kita kena letak ubat tu kerap sikit dan kita akan gunakan suctioning dan korek menggunakan alat khas lah. Jadi secara advice, secara amnya kita tak galakkan tapi boleh letak ubat untuk lembutkan tahi telinga tu. Okey, betul tu sebab ini soalan yang kerap kita dapat. Okey, soalan kedua daripada Puan Robiah. Okey, kalau telinga asyik berdengung, apa punca dia? Telinga berdengung, tinnitus. Pun soalan favourite Okey, so telinga berdengung ni pun sebenarnya tu kena webinar seterusnya tu Dr. Nabila. Dia boleh disebabkan oleh telinga berair. Apabila kita ada telinga berair, kurang pendengaran, jadi berdengung tu akan ada. Tapi boleh jadi juga sebab ada telinga yang tersumbat. Boleh jadi sebab ada jangkitan telinga tengah ataupun ada masalah saraf di telinga dalam. Jadi kalau dalam sesi soal jawab macam ni, saya tak boleh nak cakap teruslah apa punca untuk Puan Robiah ni, sebab saya kena dapatkan sejarah yang lagi detail dan pemeriksaan. Tapi kalau telinga tu berdengung yang agak lama, Puan perlu dapatkan pemeriksaan lah. Betul tu, sebab punca tinnitus ni banyak. Kadang tu sebabkan oleh ventilation daripada kat middle ear. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tu memang kena dapatkan pemeriksaan doktor, sebab telinga berdengung ni dia boleh mengganggu kan. Boleh mengganggu aktiviti harian, tidur pun boleh mengganggu. Okey, soalan yang ketiga daripada Encik Muhammad Nizam. Okey, adakah penggunaan earphone dalam jangka masa lama boleh menyebabkan kecederaan telinga? Terutamanya di fasa kita pandemik dulu dan pasca pandemik, kita dah biasa lifestyle kita online meeting, online discussion, semua memang pakai earphone. Jadi earphone ada pelbagai jenis, ada yang jenis map macam tu, ada yang jenis masuk ke dalam Kadang-kadang kita tengok orang jogging pun semua ada earphone di dalam macam tu. Of course, penggunaan apa-apa pun dalam jangka masa yang panjang ia tidak baik. Jadi penggunaan earplug yang lama dia boleh mengganggu, satu dari segi kalau yang jenis earplug yang ke dalam tu boleh menyebabkan radang, kemerahan pada meatus, iaitu pintu masuk saluran telinga tu sendiri, and then nanti telinga pun akan ada fisiologi dia berubah kat situ. Itu dari segi kalau pakai yang jenis macam tu lah, yang bulat masuk ke dalam lubang telinga tu, saluran telinga itu. Tetapi jika yang tak juga saya nak masukkan kalau pakai yang earplug tu tidak baik bandingkan dengan yang macam muffler tu. Sebab kalau penggunaan earphone yang lama, bunyi yang sampai ke telinga kita tu kuat lebih daripada desibel yang dibenarkan, dan dalam jangka masa yang lama pula tu. Jadi jika anda tidak jika penggunaan earphone tu tidak menyebabkan masalah pada saluran telinga atau pada kulit telinga, ia akan menyebabkan masalah pada saraf pendengaran pula. Jadi mungkin tidak akan terus tiba-tiba tidak dengar, tapi akumulatif dalam masa jangka waktu yang panjang, pendedahan yang terlalu lama kepada earphone boleh menyebabkan masalah pendengaran walaupun telinga tak berair. Ya, betul tu. Because kalau earphone tu sendiri tu dia ada risiko jangkitan juga, sebab kalau kita pakai kan dia letak dalam lubang kan, jadi dia akan menyebabkan macam sangat moist semua. Okey. So kena pakai tu kena berpada-pada. Berpada semua benda tak boleh berlebih-lebih tak boleh berlebih-lebih. Okey, Puan Zana, okey, soalan dia. Salam, telinga saya asyik bernanah. Kemudian minggu lepas kepala saya pening, rasa berpusing dan saya rasa jadi pekak. Adakah ini perkara serius?
Serius Ya, satu. jawapan dia Tu dah serius. serius satu perlu dapatkan appointment segera dengan kami, dengan pakar ENT ya. Dapatkan kalau anda daripada luar, dapatkan rujukan untuk jumpa doktor ENT, sebab tu macam dah 2 minggu dan dah menyebabkan ada sedikit berpusing. So kita nak check adakah itu vertigo, adakah itu dah menyebabkan jangkitan telinga tengah yang agak melarat lah. Kita perlu dapatkan rawatan. Jangan takut untuk jumpa doktor. Kita tak, walaupun nama kami doktor pakar bedah, kami tak bedah on the first day jumpa. Kita akan buat pemeriksaan. Betul tu. Okey, sebab kita takut bila macam dah ada telinga bernanah, lepas tu start dah mula nak berpusing, vertigo kan. Itu boleh jadi macam salah satu simptom yang menunjukkan komplikasi. Okay. Komplikasi dia. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Muhammad Faizul. Okey, kalau kerap pakai earphone dalam waktu yang lama, adakah akan efek telinga? Sebab rasa tak selesa di telinga apabila pakai earphone sekarang. Jadi ini soalan yang telah dijawab tadilah, ya. Okey. Okey, soalan seterusnya. Mun Nasri. Okay, tips penjagaan telinga di rumah. Cotton buds untuk korek telinga sesuai atau tidak? Sama jugalah ya. Jadi terima kasih bertanya. Seperti yang kita cakap tadi, tidak, kita tak sarankan. Hanya untuk cucian di luar sahaja ya, di cuping yang luar saja. Itu pun nak keluarkan tiap telinga yang dah kelihatan. Bukan untuk cuci yang kat dalam tu, sebab saiz dia besar dan dia akan menyebabkan tiap telinga tu lagi tertolak ke dalam. Dalam kanak-kanak lagi bahayalah. Banyak dah kita tengok kes macam tu. Betul tu. Okey, soalan daripada Puan Zalina Azmi. Okey, otitis media. Okey, berapa lama masa dia ambil untuk telinga jadi berair? Sebab telinga anak dah berair 13 hari dan cairan yang keluar adalah cairan kuning dan pekat. Adakah itu menunjukkan telinga hampir pulih? Sebab dah pakai antibiotik ni dah kali kedua. Masih keluar cairan lagi Jadi senario ni agak kerap juga berlaku dan kita dapat rujukan. Macam saya cakap tadi lah, rawatan telinga tengah ni tidak semestinya antibiotik saja. Kita kena check kalau dah 13 hari tu nak masuk 2 minggu dan dah makan antibiotik dan masih lagi berlendir, kita kena tahu dia ada masalah hidung juga ke, tengah ada sesama ataupun ada adenoid dia besar, anak dia umur berapa, kita pun nak kena tahu supaya kita kena tackle juga masalah hidung tu. Sebab selain dapat antibiotik tu untuk membunuh kuman, tapi untuk bagi pengudaraan pada telinga tu, untuk dia kering, kita perlu kawal kita punya hidung. Jadi saya rasa puan perlu again lah, kita perlu kalau dah antibiotik tu pun dah habis, mungkin boleh pergi balik pada doktor itu, dan doktor yang pernah melihat tu dia akan assess. Kalau dia rasa tidak ada improvement, biasanya mereka akan rujuk kepada hospital atau pakar. Betul. Kalau macam antibiotik tu kita dah bagi dah maksimum kan, dah bagi sampai 2 minggu ni, maknanya tak ada apa-apa perubahan. Jadi better kita minta untuk buat rujukan ke doktor pakar. Okey, soalan yang seterusnya daripada Puan Rozalina Abdul Kadir. Kadang-kadang time mandi anak komplain tak dengar sebab air masuk telinga, tapi bila dah kering baru okey. Kalau macam ni perlu dapat rawatan ke? Saya rasa betul, sebab dia kanak-kanak ni comel sebenarnya kan. Bila dia mandi, memang air bila masuk ke telinga memang kita rasa macam penuh. Ubat yang apa dia kata? Ubat hypertension. Rasanya HPT ni hypertension saya rasa. Hypertension. Tak ada yang saya tahu, yang kita tahu directly lah. Tapi biasanya kalau pesakit yang ada hypertension ni, dia kalau ada keadaan kronik, ada darah tinggi, kencing manis juga ke, mungkin disebabkan keadaan kronik ataupun umur tu menyebabkan dia ada kurang pendengaran. Tapi
setakat yang kita tahu tak ada ubat yang makan je terus menyebabkan masalah kurang pendengaran lah. Setakat ni tak Mungkin ada. puan boleh dapatkan boleh semak jenis-jenis ubat, sebab ubat darah tinggi ni banyak jenis. Kita kena tengok, tanya dengan doktor yang beri tu apa side effect, dan kalau betul lah puan ambil ubat tu dan puan perasan menyebabkan kurang pendengaran, kita boleh ni kita patut laporkan supaya kita dapat rekod lah benda ni terjadi. Ya, betul. Sebab setakat ni kita tak pernah dengar lagi kan masalah yang directly ubat-ubat lah. yang direct yang boleh menyebabkan tiba-tiba langsung Ya, tak dengar. ubat-ubat yang biasanya menyebabkan masalah pendengaran yang kita kena hati-hati. Ubat-ubat ni memang kita akan cakap kat pesakit. Ini ubat ni boleh menyebabkan kurang pendengaran. Contohnya seperti setengah jenis antibiotik. Bukan semua yang kita bagi pada secara intravena boleh menyebabkan kurang dengar, tapi sebelum bagi tu kita akan cakap ke pesakit. Satu lagi macam contoh ubat kanser, kita akan cakap ke pesakit, dan juga ubat TB, tak semua, ada jenisnya kita akan beritahu ini kita nak bagi ubat ni, komplikasi dia boleh ada kurang pendengaran, kita akan buat ujian pendengaran dulu. Ya. Okey, soalan yang seterusnya daripada Puan Nurliza. Kalau sering rasa gatal dalam telinga tu normal ataupun itu adalah tanda jangkitan telinga? Rasanya kalau daripada awal kita punya webinar tadi kita dah tunjukkan salah satu gejala telinga berayar ni adalah gatal lah. Biasanya kerap berlaku pada mereka yang terkena jangkitan kulat. Jangkitan kulat pada telinga memang gatal sangat. Tapi ada juga kadang tu sebab kulit dia kering ataupun eczema boleh berlaku. Betul. So dia garu-garu sampai merah dan apa kita panggil macam weeping kan, dia berair macam tu. Jadi tak ada salah, kita hanya masuk otoskop, kita tengok. Kalau hanya sebab kulit kering, kita akan bagi penjagaan lah. Kalau ada kulat memang kita kena bersihkan. Ya, betul, sebab kalau tanda-tanda macam selalu gatal sangat tu, kadang-kadang kita tengok juga tu, takut ada jangkitan ke kan. Puan kalau yang kita sarankan lebih baik jumpa doktor lah, doktor pakar untuk periksa dengan lebih lanjut lah ya. Okey, soalan daripada Puan Syasa. Soalan ni sangat menarik. Banyak soalan tu. Banyak. Okey, soalan Puan Syasa ni paling menarik. Saya tak pernah dengar lagi. Doktor, ada saya tengok kat TikTok, mereka ada waxing buang bulu dalam telinga. Adakah satu kemestian dan tak boleh buat macam tu? Itulah saya pun kita kena cari juga. Waxing ni kita biasa dengar kat kaki. Tapi ya mungkin ada, tapi saya tak pernah tengok. Cumanya kenapa kita nak kena buang bulu telinga di bahagian luar tu, yang memang Allah ciptakan ada fungsi. Dia bukan saja-saja, dia bukannya berbulu lebat kan. Ya, ada setengah orang jenis yang di cuping telinga dia tu, yang kat saluran meatus tu bulu dia lebat. Yang tu mungkin kita akan kena trim lah sebab takut senang kena jangkitan. Tapi kalau yang biasa tu tidak, sebab fungsi dia ialah untuk menghasilkan kat situlah hasilnya telinga kan, daripada sebum tu. Sebab kalau tak ada bulu telinga di bahagian luar telinga tu, akan mengubah flora, normal flora di telinga ni. Jadi saya harapnya tidak, sebab kita tak tahu, sebab kalau saya faham waxing ni mesti something yang panas ke apa kan. Jadi daripada nak remove bulu yang tidak bersalah sangat tu, takut cedera pula saluran dalam, telinga tengah semua. Jadi kita harapnya kita cuba elakkan lah supaya tak berlaku cederaan pada tempat lain. Ya betul. Kan kita tengok kan banyak dekat Facebook lah, TikTok, macam-macam jenis orang buat kan, nak waxing telinga. First time lah kita dengar ni. Kita belajar. Okey. Soalan yang seterusnya daripada Puan Umi Fatira. Apakah contoh ubat-ubatan yang boleh diambil untuk merawat masalah jangkitan telinga luar, tengah dan dalam? Apakah ubat untuk vertigo selain ambil ubat-ubatan? Ada dua soalan kat situ. So yang pertama tu ubat untuk semua sekali. Untuk semua sekali. Okey, nampaknya kita nanti puan tak ada satu ubat untuk semua nanti kita tengok balik recording webinar kita ni. Untuk masalah telinga luar, rawatan dia pembersihan dan ubat sapuan yang dia akan diletak oleh doktor, ataupun ubat titis. Rawatan telinga tengah macam kita cakap tadi, jika ada kuman, antibiotik, rawat hidung, kawal alahan yang teruk dan jika lendiran tu daripada telinga dalam, kita kena rawat puncanya lah.
Dan vertigo jika disebabkan komplikasi daripada rawatan telinga, daripada masalah telinga berair ni, vertigo tu satu kita boleh bagi ubat untuk acute. Bila fasa acute tu kita boleh bagi ubat untuk berhentikan vertigo, untuk kurangkan vertigo tu. Tapi untuk mengelakkan dia berlaku sekali lagi, kita kena rawat punca dia. So kalau punca dia disebabkan oleh jangkitan telinga tengah yang kronik, kita kena rawat jangkitan telinga tengah yang kronik. Jika vertigo itu disebabkan kolestitoma, kita kena menjalankan pembedahan untuk membersihkan telinga daripada kolestitoma. Ada juga vertigo disebabkan oleh tumor, disebabkan tiada punca, disebabkan posisi. Itu semua memang kita kena dapatkan nasihat dan pemeriksaan. Sebab macam tinnitus juga, vertigo ialah satu topik webinar yang seterusnya mungkin. Ya, InsyaAllah nanti kita usahakan untuk topik webinar seterusnya. Vertigo banyak sangat punca dan rawatan dia semua beza-beza. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, daripada Encik Syafiq Rosli. Baru ni saya ada beli stick yang ada kamera. Boleh ke guna untuk garu-garu time gatal? Ada stick yang ada kamera. Oh, saya pernah nampak tu kat Shopee ke kat mana tak. Dia macam you boleh masuk dalam tu, you tengok kamera dekat sini. Tak tahulah nak cakap. Sebab okey lah you nampak kan, tapi alat untuk keluarkan tu bersih ke tak. So mungkin nasihat profesional, elakkan lah. Dan anda harus, jika anda melakukannya, memang kena risiko sendirilah. Saya tak tahu, saya pernah nampak. Memang canggih lah you masuk kat sini, betul tengok kat kamera macam tu. Tapi you kena ada koordinasi lah nak tengok dan bersihkan betul-betul. Kalau cedera memang kena datang ke hospital lah. Yang paling pentingnya kita tak nak dia bocorkan gegeran telinga tu. Kadang pasien pun datang, dia kata ini gegendang saya ke, itu taip telinga ke, dia tak dapat sebab tak fasih dalam anatomi ni kan. Jadi saya sarankan better janganlah guna benda-benda yang high tech. Kena praktis ni, kena coordination tangan dengan kamera. Tak ada pengalaman, tak fasih tentang anatomi tu, saya sarankan baik janganlah. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, adakah adakah? Oh, ada yang buat soalan ni. Okey, soalan seterusnya. Okey, bila ada bunyi yang bunyi letup-letup dalam telinga tapi tak sakit, boleh tahu apa punca dia? Rasanya ini soalan daripada Puan Sari Dato' ni, bunyi pop-pop kot. Mungkin okey, mungkin juga okey. Boleh jadi dia ada middle ear effusion masa itu, ataupun satu lagi disebabkan kita punya tube eustacia tu. Tube eustacia ni dikawal oleh otot. Jadi kadang-kadang bila kita bertukar altitude ataupun kita menguap, dia otot tu akan terbuka. Otot tu akan membuka tube eustacia tu. Jadi boleh ada bunyi pop. Sama ada, itulah sebab kita hanya dengar soalan kan, kita tak periksa. So boleh jadi disebabkan mungkin ada cecair di balik gegenan telinga, effusi di bahagian telinga tengah. Dan bila dia tiup tu akan dengar bunyi bubble tu pop, ataupun disebabkan tube eustacia tu ada gangguan di situ. Jadi kalau melarat dan mengganggu, tak salah untuk kita dapatkan nasihat dan pemeriksaan lanjut. Okey. Menarik soalan-soalan kita betul-betul. Ada macam-macam soalan. Okey. Ni mungkin soalan seterusnya. Kita ada masa lagi Okey, soalan seterusnya sebelum quiz. Semua orang excited nak tahu quiz. Soalan yang seterusnya. Okey, daripada Puan Sunita Kaur Okey, boleh doktor terangkan bagaimana kolesteatoma berlaku? Okey, kolestitoma ni macam soalan exam kita ni. So ada beberapa teori lah kolestitoma ni tapi secara kasar, secara umumnya saya terangkan ia adalah disebabkan oleh, salah satu teori ni adalah apabila telinga tengah itu sendiri tidak sihat. Bila keadaan telinga tengah itu sendiri yang sepatutnya ada udara bergetar, dia penuh dengan lendiran ataupun pressure dia kurang, menyebabkan gegeran telinga tu yang sepatutnya tegang macam tu, dia tertarik dan menyebabkan ada satu ruangan vakum di gegeran telinga tu lah. Jadi kat situ kolestitoma ni dia macam, bahasa senangnya kita kata kulit yang disalah tempat kulit saluran telinga ni dia macam kulit badan kita, dia akan bertukar bertukar setiap hari. Jadi apabila terdapat perubahan pada anatomi gegeran telinga itu pun tidak normal, kulit yang sepatutnya keluar daripada telinga tengah tu yang dekat gegeran telinga tu, dia patut migrasi, dia tersekat.
Jadi bila dia tersekat kat situ, tambah pula dengan kehadiran enzim yang dihasilkan, ditambah pula dengan jangkitan kuman, dia boleh menyebabkan terjadinya kolestitoma tu. Dia macam keruping-keruping putih, tapi bila kena dia akan menghasilkan bau yang busuk dan ada potensi untuk irut untuk makan tulang-tulang kecil dalam telinga tu. Jadi dia biasanya adalah masalah yang kronik lah, yang mungkin dah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dia tak macam tiba-tiba je terjadi dalam seminggu dua. Tapi dia punya punca tu boleh berlaku, terutamanya kalau kita risiko untuk golongan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kolestoma tu, macam ada langit pecah, yang ada cleft sebab otot eustacia dia tidak berapa bagus, ataupun mereka yang kerap ada jangkitan telinga tengah, mereka yang kerap ada masalah hidung yang tak terkawal, tersumbat, jadi pressure di bahagian telinga tengah tu tak bagus. So menyebabkan gerganan telinga akan makin tersekat, makin tertarik ke, instead of dia tegang macam ni, dia tertarik ke dalam. So perjalanan kulit tu tidak normal, dia akan berkumpul dan terhasilnya kolestitoma. Kolestitoma ni kompleks tapi untuk kita Dr. ENT kita kerap dapat. Jadi kalau ada di kalangan penonton adalah doktor-doktor di klinik kesihatan ataupun GP kalau dapat kes macam ni yang dia punya lendiran tu sikit-sikit tapi dah bertahun-tahun, ataupun tiba-tiba dia pekak, tengok kat gerganan telinga tu pelik lah ada putih-putih dan you rasa ini bukan fungus, dia bukan fungus dan pendengaran dia sangat teruk, silalah rujuk. Sebab kolestitoma ni kalau dia tengah episod banyak air dan busuk tu senang kita tangkap, tapi kalau dia baru episod yang macam tersekat kat satu tempat di gerganan telinga tu, kami memang kena, kita kena kami kena dan kami kena rawat. Silalah rujuk pada kami, Cik. Betul lah. Okey, sebab rawatan untuk kolestitoma ni adalah pembedahan. Jadi kita tak boleh ambil pandang enteng lah, sebab kolestitoma ni satu penyakit yang serius jugalah. Okey, ada satu soalan yang agak menarik daripada Encik Oko. Adakah risiko jangkitan pada telinga kepada penyelam dan penerjun? Ya. Macam kita cakap awal-awal tadi, radang saluran telinga luar kerap senang berlaku pada orang yang selalu berenang. Sebab tu bahasa Inggerisnya dalam textbook dia selalu sebut swimmer's ear. Sebab memang kita menyelam dan penerjun kan, air memang akan termasuk ke situ dan senang berlaku radang lah. Cumanya kita kena bukanlah kata tak boleh berenang kan, cuma kena pakai alat tutup yang sesuai, dan bila tak praktis tu, bila tak menyelam tu, biarlah telinga tu berangin sikit, janganlah biar pakai earphone pula terus lepas tu, ataupun yang bertudung tu terus tutup dengan sekup, tak. Sebab tu kita kena keringkan semua dulu, baru kita nak pakai earphone ke, yang bertudung nak pakai tudung ke, dia kena ada pengudaraan juga. Betul. Bagus soalan tu kan. Okey. Soalan yang seterusnya pada Puan Nurul Munira. Gegendan telinga yang bocor boleh sembuh sendiri ke? Contohnya gegendan telinga yang bocor disebabkan oleh trauma. Betul. Kalau gegendan telinga tu dia bocor disebabkan trauma kan, kecederaan kepala ke atau kena tampar, pernah kita dapat, ataupun pakai alatan ke apa. Kalau dia kecil dan telinga tengah dia kering, yes, dia boleh tutup sendiri. Dia tergantung pada saiz yang berlubang tu. Tapi kalau gerganan telinga itu bocor disebabkan masalah telinga tengah yang tak terkawal, baru nak tutup dah berair balik. Selagi punca utama dia tu, iaitu masalah telinga tengah tu sentiasa berlendir, dia tak boleh tutup sendiri. Tapi kalau dia just like one episode je dan kering, insya-Allah boleh tutup sendirilah. Kalau tak boleh, memang kita kena bantu dengan tampalan lah, tampalan gerganan telinga. Betul tu. Okey, ni soalan yang terakhir lah mungkin. Kita bagi sebelum soalan kita ke quiz Tapi jangan risau boleh terus boleh terus meneruskan pertanyaan Kita boleh komen di ruangan komen tu, nanti kita akan jawab. Okey, sama ada bertulis. Okey, soalan yang terakhir, apa menyebabkan telinga berdenyut? Daripada Puan Maslina. Telinga berdenyut ni saya rasa mungkin tinnitus ke ataupun sakit tu berdenyut. Berdenyut, mana soalannya tu? Okey, telinga berdenyut mungkin sakit telinga.
again dia boleh jadi radang telinga luar. Kalau efek yang furunculosis tu kan nanah macam jerawat dekat tu. telinga luar tu memang boleh berdenyut. Tak senang tidur seharian sebab dia sebab kulit telinga kita ni tak tebal macam kulit tangan, kulit kaki kan. Jadi memang akan menyebabkan sakit. Itu boleh jadi punca. Telinga tengah yang tengah ada jangkitan pun bila pressure tu tinggi lendiran atau nanah tu tak boleh nak keluar, dia boleh menyebabkan berdenyut. Jadi mungkin puan kalau benda tu dah berlaku beberapa hari ataupun kerap berlaku, boleh dapatkan pemeriksaan lah dekat dengan doktor. Okey. Saya rasa setakat sini saja, tapi boleh terus beri pertanyaan melalui ruangan komen. Dan kita ada satu lagi sesi selepas ini. Kalau ada yang nak berikan soalan, boleh terus ruangan komen dan jangan lupa share dengan like FB link kita. Okey. Kita boleh lepas ni quiz So kita akan menggunakan aplikasi Kahoot. Betul? Oh, Quizzes. Quizzes. Kita akan menggunakan quizzes. Jadi kita boleh daftar tu kita punya kod untuk join quiz. Hadiah menarik berupa Touch and Go e-wallet RM300 menanti. Kita pun nak join lah. Boleh bayar betul. Okey. So ini segmen terakhir segmen yang dinanti-nantikan setiap kali webinar kita. Okey. Hadiah wang tunai bentuk e-wallet untuk 3 pemenang bertuah. Okey. Peserta hanya perlu ke laman web Quizzes dan masukkan nombor kod yang tertera. Jadi ada nombor kod kat situ. 246044. Oh, dah masuk dah. Dan kita dapat tampung 100 peserta pertama je kan? Betul tu. Kalau lebih tu nanti kan sistem kita crash pula. Okey. Wah, dah jangan lupa guna nama sebenar Guna nama sebenar, jangan guna nama samaran. Nama samaran tidak diambil kira. Okey, kita bagi masa 1 minit supaya semua peserta boleh masuk ke quiz. Sementara itu kita boleh juga jawab soalan sikit. Ada satu saya dapat ni soalan. Ada beberapa jenis alat pendengaran dan range harga setiap satu. Alat pendengaran ni ada berbagai jenis. Ni kita yang lagi arif tentangnya ialah kita punya pakar audiologi. Yang ini tak kerja seorang. Bila bahagian yang kita perlu rujuk, kita rujuk. Jadi dia ada jenis yang macam kita punya earpiece yang kecil boleh masuk dalam saluran telinga. Ada yang dekat cuping luar saja, ada yang cangkuk, ada yang macam yang lagi high untuk masalah lagi teruk, ada yang macam kita panggil sound up ke, macam-macam jenis. Jadi harga dia tak ada ratus lah paling pun at least 1,000 and above. So tapi jangan risau, jangan takut sebab kalau anda dirujuk kena pakai alat pendengaran biasanya memang kita akan cuba carilah sama ada bantuan kita applykan GPA ke atau pesara zakat ke apa, kita akan ada cara lah. Tapi kalau anda dah disadarkan dan perlu untuk memakai alat pendengaran sebab dah disahkan masalah pendengaran oleh doktor dan juga pakar audiologi, ada caranya. Tapi kena dapatkan pemeriksaan daripada kita sebab kita kena sahkan okey dia ni tahap pendengaran dia tahap apa dan sesuai dengan alat yang mana. Betul Okey, sekarang kita boleh mulakan kuis ke? Okey, sekarang kita akan mulakan kuis sekarang Okey, soalan dia semua daripada kita punya webinar kan? 3, 2, 1, go. Okey, pemenang utama akan diberikan bakal menerima Touch and Go e-wallet bernilai RM150 dan yang kedua Touch and Go e-wallet juga bernilai RM100 dan pemenang ketiga bernilai RM50. Oi, lajunya kita pun soalan quiz. Boleh masuk quiz lagi ke? Boleh masuk quiz lagi ke? Dah bermula kan? Dah jalan, minta maaf. Sebab kita dah dapatkan 100 peserta. So dah dah habis dah. Okey.
So penonton yang menonton daripada perancangan hingga ke akhir sesi soal jawab tu mesti dapat jawab soalan-soalan kuis kita sebab kita dah ulang. Betul sebab soalan ni memang berkaitan, semua soalan ni berkaitan dengan ceramah yang telah diberikan oleh Dr. Faraliana tadi ya. Okey. Kalau ada soalan lagi mungkin kita boleh jawab. Okey, soalan yang lain ya. Okey, soalan daripada Encik Abdul Muhaimin. Punca telinga kerap gatal. Rasanya tadi kita dah jawab lah ya. Boleh jadi ya, sama ada jangkitan kulat ataupun kulit kering. Jangkitan radang telinga luar lah biasanya. Tapi kadang-kadang tu kita kena check juga. Sebab kalau radang telinga luar tu dia kerap berlaku, adakah disebabkan lendiran yang sentiasa keluar daripada macam video saya tunjukkan tadi kan. Dia boleh berlaku kedua-duanya. Jangkitan telinga tengah yang aktif, yang banyak sangat lendiran tu boleh menyebabkan radang pada telinga luar. Tapi yang biasa gatal-gatal tu yang common ialah kulat ataupun telinga kering lah. Okay, so nampaknya betul, siapa yang leading tu penonton nama NAG. Dah habis dah kuis. Wah, habis ya, dah tamat kuis. Okay, jadi kita boleh tengok kat situ siapa yang Kita pemenang tengok, ni. Pemenang dia siapa ni Dia kena pakai nama, tak boleh pakai nama samaran. Kau tak macam ni kita nak contact ni Nanti Dr. Nabila akan beritahu macam mana nak hubungi pengurusi dia untuk dapatkan hadiah anda. Nama pemenang kita dah ada ke? Tengok kat situ. Nampak kat situ dah, kalau kita dah selesai tu, yang pertama tu macam dah ada tu nama dia. Okey, okey. Saya nak ingatkan kembali Okey, jangan lupa like dengan share link Facebook kita untuk menunjukkan sokongan anda kepada webinar kami. Okey, and then okey, nanti kepada peserta yang kita akan bacakan pemenang nanti, okey, jangan lupa tangkap layar dan screenshot quiz dan hantarkan beserta maklumat nama dan nombor telefon ke email sjj@ukm.edu.my. Okey? So dia akan ada QR link ni untuk Yang ini QR link ni untuk semua peserta, penonton Jangan lupa imbas kod QR untuk dapatkan e-sijil dan kepada warga UKM kena imbas juga untuk dapatkan mata urus bakat. So dah boleh ada nama pemenang ni? Kita pula excited nak tengok pemenang siapa. Tapi jangan risau, kita tak bagi soalan bocor kat orang-orang anti, kita bagi soalan bocor. Memang hanya kita open to public je Ada 3 pemenang Satu, pemenang pertama akan dapat RM150 berupa e-wallet. Pemenang kedua akan mendapat RM100 dalam bentuk e-wallet juga. Dan pemenang ketiga RM50. Okey, kena gerak sikit tu. Kita nak tengok nama dia. Nama dia. Mana? Okey. Itu ke? 1, 2, 3. Yang mana? Nama pertama ialah Mama. Markah dia 4,800. Okey, yang Mama. Okey. Nanti kena contact Guru Setia ke? Untuk bagi nama penuh kan? Betul. Yang kedua, tahniah kepada Bibi. Dan ketiga, Siti. Okey, so kita ada 3 pemenang yang markah @ukm.edu.my untuk tuntutan hadiah. Untuk maklumat awal, webinar akan diadakan pada 15 September 2023. So kena masuk dalam kalender setkan dalam kalender. Okey, waktu yang sama juga pada pukul 3 petang dengan tajuk Atasi Jerawat dengan Fakta Bukan Mitos. Ni pun tajuk yang sangat menarik pasal jerawat. Ni semua perempuan-perempuan. Kita pun nak dengar. Jerawat jerawat kat telinga pun ada. Jerawat kat muka pun ada. Okey. Nampaknya kita ada berapa ni hadiran kita setakat ni? Dah di hujung hujung Jumaat. 300 lebih penonton. Terima kasih kerana sudi.
Okey. Okey, nampaknya kita sudah berada di penghujung rancangan. Kita mohon semua peserta. Okey, kan kita ada QR link, kita dah paparkan QR link. Okay, jangan lupa untuk imbas QR link ni untuk pautan kehadiran dan juga maklum balas ya. Okey, maklum balas ni penting supaya penganjur dapat menambah baikkan program ini untuk masa akan datang. Okey, peserta juga diingatkan untuk masukkan maklumat yang betul bagi mengelakkan isi jil tidak dapat diproses lepas majlis. Sebab semua peserta akan automatik akan mendapat isi jil dalam masa 72 jam Okey, sekiranya Tuan Puan tidak mendapat isi jil, boleh hubungi penganjur seperti maklumat dalam ada ruangan komen. Okey? Okey, sebelum kita berpisah, saya ingat kembali jangan lupa like, share, follow page Fakulti Perubatan UKM untuk mendapatkan info-info terkini. Okey, berkenaan webinar-webinar yang bakal dianjurkan. Okey, terima kasih semua kerana telah memberikan sokongan yang padu. Okey, terima kasih Dr. Faraliana telah memberikan ceramah yang sangat padu, penuh dengan informasi. Sebab soalan ni ceramah ni berkaitan dengan banyaklah soalan-soalan tentang telinga ni. Sebab kata nak pergi doktor pakar, kata mahal lah, jauh lah kan. Ni doktor pakar datang ke tuan-tuan dan Facebook puan-puan anda. datang ke Facebook anda. Susah nak dapat ni. Jadi kena terus like and share FB link kita. Okey. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan sokongan yang padu kepada Fakulti Perubatan. Okey. Moga kita dapat berjumpa lagi. Dr. Farah ada nak bagi apa-apa kata-kata? Terima kasih kepada penganjur dan semoga macam Dr. Nabila kata, terus kena follow dulu Facebook Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia, sebab kat situ ada banyak past recording webinar-webinar kita untuk dapatkan maklumat-maklumat daripada pakar pelbagai bidang di UKM ini. Jadi terima kasih dan jumpa lagi.